Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah hidayahnya, dengan kasih sayangnya, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama menunaikan fardu maghrib berjamaah. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Yang Mulia Tuan Imam, Tuan Bilal, Pengerusi Jawatankuasa Dakwah, ahli-ahli Jawatankuasa Muslimin Muslimat yang dihormati. Kita sebenarnya sudah pun berada di bulan Syaban. Kita telah meninggalkan bulan Rejab. Dan kelaziman bagi umat Islam di bulan Rejab, kita menyambut peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa ini adalah satu peristiwa yang penting yang berlaku ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat radhiyallahu anhum berkhilaf dalam menentukan tarikh berlakunya Isra' dan Mi'raj ini. Tetapi peristiwa ini benar berlaku kerana dengan sabit dengan nas Quran dan hadis-hadis sahih lagi mutawatir. Tuan-tuan muslimin muslimat, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah ujian bagi manusia. Wa ma ja'alnahu hiyallati araynaka illa fitnatan linnas. Dan tidaklah kami menjadikan perkara-perkara yang engkau lihat pada malam itu melainkan menjadi ujian kepada manusia. Kerana tuan-tuan, Isra' dan Mi'raj ini, peristiwa ini satu peristiwa yang juga menjadi cabaran besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi nak balik bercerita kepada sahabat dan umat Islam di negeri Mekah pada masa itu bahawa baginda telah diperjalankan pada malam hari daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian Allah Ta'ala mi'rajkan Nabi daripada Baitul Maqdis itu ke langit sehingga Sidratul Muntaha, hanya tak sampai satu malam. Sehingga ada di kalangan orang Islam di Mekah bila dengar cerita ni kufur, murtad semula. Sebab cerita Nabi ni tak masuk di akal mereka. Lalu pemuka Quraisy pada masa itu, mereka kata, inilah peluang kita ni untuk kita mempengaruhi sahabat Muhammad ini. Maka antara yang disasarkan oleh orang-orang Mekah pada masa itu adalah Abdullah bin Abu Quhafah, ataupun lebih dikenali sebagai Sayyidina Abu Bakar.
Jadi geng-geng Abu Lahab, Abu Jahal ni pergi berjumpa. Dia kata, wahai Abdullah, kamu percayakah cerita Muhammad ni? Bila dia kata dia berjalan malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit sehingga ke Sidratul Muntaha, turun balik semula ke Mekah, tidak sampai pun satu malam. Lalu Saidina Abu Bakar jawab apa? Saidina Abu Bakar menjawab, kalaulah cerita ini keluar daripada mulut Muhammad, maka semestinya dia benar, wajib benar. Hebatnya tentang Abu Bakar ni, iman dia terhadap Allah dan Rasul ini, meskipun pada masa itu tidak ada penjelasan sains, tidak ada fakta, tidak ada statistik yang boleh menyokong kenyataan Nabi SAW diperjalankan Allah. Jadi Saidina Abu Bakar ni, dia percaya sehinggalah Nabi SAW mengabadikan gelaran As-Siddiq, iaitu membenarkan. Tuan-tuan, ibrah yang kita boleh ambil dari kisah Saidina Abu Bakar ni, bahawa apabila kita merujuk kepada ayat Al-Quran di dalam surah An-Nur ayat 51, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Yang bermaksud, sesungguhnya jawapan orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum, yakni mengadili di antara mereka, adalah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ibrah yang kita boleh ambil tentang hikmah daripada ayat ini adalah apabila kita berdepan dengan dalil qat'i, pendalilan yang berupa Al-Quran dan juga hadis-hadis sahih, kita percaya saja. Saya tengok sekarang di media sosial, di WhatsApp, bukan main. Orang biasa je, orang biasa, tidak ada latihan, tidak pernah belajar agama secara formal, dia boleh mempersoalkan hadis sahih walaupun pada akal dia tak masuk akal. Misalnya hadis Nabi yang berkenaan pembunuhan babi. Di dalam hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah, hadis sahih, hadis yang ke-4067, Rasulullah SAW bersabda, kemudian Isa bin Maryam akan menjadi seorang hakim yang adil di kalangan umatku dan seorang pemimpin yang bijaksana. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah dan menyuburkan sedekah. Dia boleh persoal ni. Dia kata munasabah Nabi Isa nak turun ni semata-mata nak bunuh babi. Kita kata daripada surah An-Nur ini, kalau datang dari Allah dan Rasul, kita tak payah buat argument lah. Kita persoal dan buat argument, kerana setakat yang dibuat
bahawa Al-Quran tidak pernah bercanggah dengan sains. Kalau kita lawan juga, kalah kita. Saya beri contoh hadis tentang babi tadi. Nabi Isa membunuh babi. Pembunuhan babi ni tuan-tuan sudah berlaku lama dah. Sekarang dah berlaku pembunuhan babi. Tuan-tuan ingat tahun 1996 berlaku wabak Japanese encephalitis di Bukit Beruang dekat Melaka Negeri Sembilan tu lah. Berpunca daripada babi. Virus JE ini dihapuskan dengan menghapuskan koloni-koloni babi. Tahun 96 tu saya masih mahasiswa. Ijazah pertama saya tengok di Kolej Kediaman tu. Kat Kolej Kediaman ni TV banyak. Tengok berita TV3, TV1 masa tu, kerajaan mengarah kepada peternak-peternak babi supaya serah kepada kerajaan untuk dimusnahkan. Dan kerajaan panggil pihak berkuasa tempatan gali lubang menggunakan jentera itu. Dan babi ni kalau dikambuh menzalimi dia, maka dipanggil tentera satu batalion mari tembak babi ni. Itu pembunuhan babi sudah berlaku, tetapi pada skala kecil. Dan pembunuhan babi berlaku di serata dunia, di China, di Thailand, di Eropah. Kerana selain daripada Japanese encephalitis, selepas tu lebih kurang tahun 2009, 2010, datang H1N1 juga berpunca daripada babi. Dan juga binatang-binatang yang lain. Dan saya baca satu artikel oleh WHO ni, saya sendiri baca. Dikatakan ni, ditulis ni tahun 2011. Masa H1N1 itu, saintis kata apa? Saintis hampir berputus asa nak cari vaksin. Sebab apa? Masa tu virus dalam tubuh babi dia sudah bermutasi. Ia telah menukar DNA kromosom dia. Dah diketahui saintis lama tu, saintis kata apa? Tak jamin akan datang kita boleh jumpa vaksin kalau dia terus bermutasi. Tahun 2000 datang virus COVID-19. Menggelabah saintis nak buat. Tapi alhamdulillah dapat vaksin. Cuma keberkesanan vaksin ni belum 100%. Kalau dia terus bermutasi 10 tahun akan datang, kita tak tahu. Pada masa itu mungkin sudah tidak ada cara untuk menghapuskannya. Maka apabila Nabi Isa alaihissalam datang untuk menjaga maslahat manusia, diarahkan bunuh babi seluruh dunia. Itulah pembunuhan babi menurut hadis sahih ni. Dan mengapakah Al-Quran mengharamkan kita makan babi? Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Kenapa tuan-tuan Allah larang kita makan babi? Hari ini kita tahu sebab ada sains. Pada masa ayat ini turun 1400 tahun dulu, dengan tanpa adanya sains, tanpa adanya penjelasan saintifik, tidak mudah bagi orang boleh percaya. Mungkin orang soal masa tu, kenapa melarang makan babi sedangkan babi itu dilihat sama seperti binatang-binatang lain? Macam mana orang nak jawab masa tu, masa sains tak ada?
Tuan-tuan, rupa-rupanya semakin maju sains, semakin terselah kebenaran Al-Quran. Tuan-tuan tahu kenapa babi dilarang? Kerana babi bukan jenis dia. Dia bukan jenis lembu, bukan jenis kerbau. Dia bukan jenis kambing. Babi bukan jenis binatang, dia sejenis manusia. Kerana babi itu, dia bukan ruminant, tetapi babi adalah binatang monogastrik. Dia hampir 98% menyamai manusia. Maknanya kalau kita makan babi, seolah-olah kita melakukan cannibalism, makan sesama jenis. Dia memang binatang, tetapi unsur-unsur dia sama manusia. Sebab tu perubatan-perubatan sains banyak menggunakan babi, komponen-komponen babi, dan ia amat serasi dengan tubuh manusia. Ruminant tu apa? Lembu, kambing, kerbau, jenis-jenis dia, ruminant. Ruminant ni maksudnya binatang ada 4 perut. Dia ada 4 perut. Kita manusia ada 1 perut, sama dengan babi. Apa beza ruminant dengan monogastrik? Monogastrik, proses pencernaan dia hanya 4 jam saja. Kalau kita makan pukul 8 ni, pukul 12 nanti kita dah boleh pergi tandas, boleh buang dah. Hak kita makan pukul 8. Pencernaan 4 jam dengan 1 perut adalah pencernaan yang paling teruk, yang paling tak bagus. Sebab tu Islam mewajibkan kita makan benda halal. Benda halal ni maksudnya benda yang bersih, benda yang tidak tercemar. Benda haram apa dia? Contohnya dalam ayat Quran tadi, surah Al-Baqarah ayat 173, apa dia? Darah. Darah tu benda kotor. Dalam darah ada virus, ada kuman, ada bakteria, ada parasit, ada cacing. Sebab tu Islam mewajibkan sembelih dulu, keluarkan darah. Bangkai haram dimakan. Sebab apa? Kerana dia mati tidak disembelih, darah terperangkap dalam tubuh, maka darah, virus yang dalam darah itu dia akan meresap dalam daging. Kalau kita makan, bahaya. Sedangkan perut kita hanya ada 1, proses pencernaan hanya 4 jam, perut kita tidak berupaya untuk menyingkirkan kekotoran-kekotoran itu. Berbanding dengan ruminant. Ruminant, lembu, kerbau, pencernaan dia 24 jam. Saya tahu sangat bab lembu ni, Prodeng, saya tahu sangat. Sebab apa? Dulu saya pengembala lembu. Zaman saya sekolah dulu. Sekolah dulu, ayah ada pelihara lembu pawah. Orang lain balik sekolah main bola, saya balik sekolah kena pergi heret lembu. Arwah ayah kata, kalau lembu ni tak kenyang, mu jangan balik. Macam mana nak mengenyangkan lembu tu? Betua dia, antara pinggul dengan perut tu dia ada macam tepat petok. Kalau dia ke dalam, bermakna kurang makanan dalam perut dia. Kalau dia menonjol keluar tu, maknanya kenyang. Menurut ayah saya lah. Jadi saya heret lembu, bawa dia makan. Dan saya perhati lembu ni tuan-tuan, dia sangat cermat dalam pemilihan makanan dia. Dia makan rumput-rumput yang baik. Kadang-kadang saya teruja, saya nak pastikan lembu ni makan banyak. Saya heret dia pergi tempat rumput yang cantik pada pandangan saya. Dia datang, dia cium-cium, dia lari. Dia cari rumput lain. Kemudian lembu ni heret balik ke rumah. Masa tu di rumah kandang pun tak ada, kandang lembu bawah rumah. Waktu malam arwah ayah pasang unggung api. Lantai rumah gelegar dia tu, dia tak berapa rapat, jadi asap masuk dalam, kira macam sauna jugalah. Dalam rumah tu terasa panas je. Bila pergi sekolah pakai baju sekolah, cikgu kata, kenapa kamu ni hari-hari baju berbau asap? Saya kata, bawah rumah saya kandang lembu, cikgu. Malam tu pasang asap nak menghalau nyamuk dan agas. Ya, agas. Jadi tuan-tuan, cuba tuan-tuan buat eksperimen. Ini saintifik punya kaedah. Di sini, di Wasa Melawati mungkin tak boleh lah, tak ada lembu. Balik kampung. Waktu malam tuan-tuan tengok, ambil lampu suluh,
Torchlight itu seluruh muka dia. Seluruh muka lembu. Cuba tengok. Waktu malam dia akan mengunyah. Mata pejam tapi mulut mengunyah. Betul tak? Kita pun katalah lembu ni siang. Makan malam. Makan. Kita sebenarnya fitnah dia tu. Lembu waktu malam dia bukan makan tuan-tuan. Dia melakukan proses pencernaan. Sebab waktu siang tu masa dia meragut itu. Dia simpan dalam satu komponen dia dipanggil esophagus. Kemudian waktu malam dia akan keluarkan dari esophagus tadi, dia akan proses, dia kunyah, dia akan masuk dalam satu perut yang dipanggil rumen. Kemudian dia proses lagi, dia masuk dalam perut sesungguhnya yang dipanggil omasum, reticulum, obermasum. Kemudian dia akan masuk ke dalam usus kecil, usus besar, dia akan keluar melalui rektum. Yang lain-lain diserap sebagai saripati. 24 jam lembu makan rumput yang terbaik. Dia proses 24 jam menjadikan ruminant ini binatang yang baik untuk dimakan oleh manusia, bukan babi. Ini saintifik. Sebab tu Islam larang memakan babi. Sebab tu tuan-tuan, banyaklah isu-isu lain kalau kita nak buat kajian secara saintifik. Al-Quran benar. Hadis Nabi benar. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Isra, ayat yang pertama, kalau kita bercakap tentang Isra Mi'raj ni, kita mesti baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang bermaksud, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati di sekelilingnya, supaya kami memperlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ni tuan-tuan sebenarnya adalah satu ayat yang agung, yang menceritakan tentang peristiwa yang hebat yang berlaku kepada manusia yang paling mulia yang dipilih oleh Allah. Sebab itulah surah ni tuan-tuan, Al-Isra ayat pertama ini, Nabi SAW sebelum tidur Nabi baca. Nabi baca dulu ayat ni, diikuti dengan surah Mu'awwizan, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Nabi baca surah ni dulu, yang pertama ni, ayat pertama tadi, diikuti dengan surah Mu'awwizan. Nabi baca. Yang sentiasa Nabi iltizam ni, sebelum Nabi tidur, surah ini mengingatkan Nabi akan kemuliaannya dan menunjukkan kebesaran Allah dan mengingatkan baginda kepada ma'iyatullah, kebersamaan Allah di dalam perjuangan Nabi. Jadi perkataan subhana, orang Arab ni, kalau dia tengok benda-benda yang di luar logik jangkauan mereka lah, dia tengok benda-benda pelik, maka dia akan sebut subhanallah. Dan kita juga diajar oleh Nabi apabila melihat sesuatu yang kita takjub, kita akan sebut subhanallah. Sebutlah subhanallah, Maha suci Allah, supaya kita tahu bahawa setiap benda walaupun ajaib dicipta oleh Allah, bukannya jadi sendiri. Sebab tu lepas ni kalau balik sembahyang isyak ni, lepas habis majlis kita ni, solat isyak balik rumah, Prodin nak balik rumah, nak buku itu bagus, tengok UFO atas kepala. UFO duduk suluh. Macam mana? Jangan lari. Ucap saja subhanallah. Walaupun UFO ke KFO ke, dia mesti datang dari Allah. Dia bukan jadi sendiri. Maka tuan-tuan, perkataan subhana itu sebenarnya adalah penyucian bagi sifat Allah.
penyucian kepada Allah daripada segala sifat kekurangan dan sifat perbandingan dengan kuasa manusia. Kerana yang memperjalankan Nabi pada malam itu adalah Allah, maka maha suci Allah, kita nak banding dengan kekuatan manusia, fasiliti manusia. Kenapa jadi murtad bila dengar cerita ni? Sebab mereka tidak yakin kepada kekuasaan Allah. Mereka telah menisbahkan perjalanan Nabi di malam hari itu dengan fasiliti manusia. Memanglah tak boleh kalau Nabi pergi sendiri, Nabi kena naik unta. Kalau Nabi jalan sendiri, naik unta daripada Mekah ke Madinah tu pun jarak dia jaraknya Kuala Lumpur Kota Baru. Mekah Madinah tu jarak dia Kuala Lumpur Kota Baru dah. Naik unta daripada Mekah ke Madinah tu pun dah berapa bulan nak sampai. Daripada Madinah tu pula nak pergi ke Damsyik berapa pula. Kemudian nak melintas ke Palestin, nak pergi ke Baitul Maqdis berapa jauh pula. Maknanya kalaulah dinisbahkan dengan fasiliti manusia, maka perjalanan yang perlu diambil adalah 3 bulan untuk sampai di Masjidil Aqsa. Itu belum pergi naik ke langit. Jadi kita tak boleh bandingkan fasiliti manusia dengan fasiliti Allah. Saya buat perumpamaan mudah. Katakanlah ni saya tengah ceramah. Di sini saya ceramah. Subuh. Saya kuliah subuh. Di surau kita ni. Tiba-tiba ada 2 ekor kerengga. Penghuni tetap surau ni. Dia berjalan-jalan, dia mari. Seorang tu sesat, dia naik sini, dia naik atas bahu saya, masuk dalam poket. Masuk dalam poket, dia rasa sedap, bau minyak atar. Dia pun tidur dah ni. Selepas ceramah subuh, saya beritahu pengurusi, saya nak kena segera, tak boleh minum ni. Sebab saya nak pergi airport Subang. Nak ambil flight, nak pergi Kota Baru. Sebab flight saya pukul 8.30, pukul 10.30 saya ada mesyuarat di Kota Baru. Saya pun ambil flight 9.30 saya sampai Kota Baru, 1 jam perjalanan. Kemudian ambil Grab masuk pergi hotel Perdana Kota Baru, tunggu nak mesyuarat. Tiba-tiba kerengga tadi dia terkejut tidur, dia pun bangun. Dia keluar, dia tengok, "Ai, Kota Baru. Ai, hotel Perdana." Kejut dia. Dia kata tidur dulu, dia kata ngantuk lagi ni. Saya pun mesyuarat sejam je. 10.30 habis 11.30. Flight saya pukul 1. Pukul 1 saya ambil flight, pukul 2 sampai, tiba-tiba pengurusi telefon pula. "Ustaz kena mari surau kita ni sebab ustaz sepatut ceramah Isra' Mi'raj pukul 3 tak boleh mari." Berok cair. Contohlah. Perut mula. Saya kata saya free pukul 3, saya pun mari. Saya mari ke surau, pukul 3 saya mari ceramah balik sini. Semut tadi, kerengga tadi keluar, dia turun. Dia bangun dah, dia kata sepas surau kita. Dia turun, dia pun jumpa kawan dia. Dia pun cerita kawan dia. "Percaya dah aku nak beritahu tadi, aku pergi berjalan ke Kota Baru." Mesti kawan kata pelawak besar dia. Mu nak sabar, mu semut, mu nak pergi Kota Baru. Sebab kawan dia menisbahkan dengan fasiliti semut. Bukan dinisbahkan pada fasiliti manusia. Fasiliti kita boleh terbang Kota Baru 1 jam dengan kapal terbang. Semut usah kata nak pergi Kota Baru, nak keluar di masa melawati dia pun 3 hari baru boleh keluar. Saya ingat dulu ada satu ceramah, saya tak sebutlah surau mana, masjid mana. Ada seorang haji ni, saya berceramah tentang ayat surah Al-Hijr ayat 14-15. Dalam ayat ni Allah Ta'ala menyatakan bahawa manusia boleh melepasi langit pertama. Langit pertama ni atmosfera tu keluar. Maknanya keluar atmosfera tu langit pertama. Di situ tak ada oksigen. Orang angkasawan nak keluar pada atmosfera mesti kena pakai oksigen, taki oksigen. Jadi dalam ayat ni
Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau fatahna alaihim baban minas sama'i fadallu fihi ya'rujun laqalu innama sukirat absaruha bal nahnu qaumun mashhurun. Yang bermaksud, dan sekiranya kami bukakan kepada mereka satu daripada pintu-pintu langit, lantas mereka naik terus ke atasnya, tentulah mereka akan berkata, sesungguhnya pandangan kami telah dimabukkan. Jadi haji ni dia tanya. Dia kata Nabi SAW mi'raj ke langit mesti keluar daripada atmosfera. Dia kata Nabi pakai tak taki oksigen, dia tanya. Nabi pakai tak ya copong tu, semua tu. Waya-waya tu. Saya kata, ayat yang Allah firman ini, subhanallazi, maha suci Allah. Maha suci Allah. Maknanya, ya, subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah yang memperjalankan Nabi, bukan Nabi berjalan sendiri. Maka apabila Allah yang berjalan, Nabi tak perlu pakai apa-apa pun. Tak perlu pakai tangki oksigen, tak perlu pakai pakaian angkasawan. Kerana Allah yang perjalankan, bukan Nabi. Kalau Nabi naik sendiri ke langit, Nabi perlu benda tu. Soalannya simple, tetapi ibrah boleh diambil tuan-tuan daripada perkara ini. Maka tuan-tuan, perkataan subhana ini kalau ikut ilmu nahu, ya, mat'ulul mutlaq, akan keluar perkataan usabbihu subhana. Usabbihu subhana, aku mengucapkan tasbih mempersucikan Allah dengan setinggi-tingginya dan semulia-mulianya, tidak ada tandingan, tidak sama dengan makhluk, tidak mampu diukur dan dibilang oleh manusia. Nikmatnya sahaja tidak boleh dikira, apatah lagi lain-lain perkara. Maka perkataan subhana membawa pahala yang besar kepada sesiapa yang menyebutnya. Subhanallah walhamdihi subhanallahil azim, yang diulangi bersama dengannya, kalimah-kalimah yang bersama dengannya, maka akan diampunkan dosa-dosa walaupun sebanyak pasir yang ada di dunia ini. Maka tuan-tuan, kesempatan yang ada, perbanyakkanlah kita menyebut perkataan subhanallah. Tuan-tuan muslimin muslimat, satu perkara lagi bila kita merujuk kepada ayat ini, kenapakah Allah menyebut hamba, Allah tidak menyebut Muhammad, ataupun Allah tidak menyebut Rasulullah? Sepakat ulama tafsir menyatakan bahawa maksud hamba dalam ayat ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapakah Allah menyebut hamba, tidak menyebut Muhammad ataupun Rasulullah? Kenapa tak sebut ibarat ayat subhanallazi asra bi rasulillah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa? Kenapa disebut subhanallazi asra bi abdihi, hamba? Jawabnya adalah kerana itulah lafaz yang diberikan kepada semua manusia, ya, iaitulah hamba Allah wa ima Nabi sekalipun. Nabi SAW juga adalah hamba Allah. Sebab itulah tuan-tuan, di dalam tahiyat kita, dalam tasyahud kita, dalam ucapan syahadah kita, selain daripada apa yang kita sebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, aku menyaksikan Muhammad itu adalah rasul dan hambanya. Supaya tidak ada yang mempertuhankan Muhammad sebagaimana orang Kristian mempertuhankan Nabi Isa alaihi salam. Itu tujuan Allah sebut hamba.
Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, Nabi ini Allah telah perjalankan Nabi ini dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku sesudah berlakunya dua peristiwa yang menyebabkan Nabi duka lara. Kerana sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, Nabi telah kehilangan dua orang yang sangat Nabi kasihi. Ibarat orang yang menguatkan Nabi ini ibarat ya sebagai tangan tambahan kepada Nabi. Iaitulah yang pertama, isteri Nabi yang sangat Nabi kasihi, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita yang sangat mulia dan wanita yang sentiasa berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi mula-mula mengangkat risalah. Sumbangan Khadijah ni tuan-tuan pada Nabi ni bermula seawal sebelum Nabi diangkat jadi rasul lagi. Dan pada hari Nabi mendapat wahyu yang pertama di Gua Hira yang berlaku pada tahun 610 Masihi, Nabi didatangi oleh satu makhluk yang Nabi tidak kenal. Dan makhluk ini iaitu Jibril datang bertemu dengan Nabi dalam rupa yang sebenar. Tuan-tuan bayangkanlah situasi Nabi masa itu. Nabi tak kenal. Tetapi satu makhluk datang suruh Nabi baca. Iqra', bacalah. Nabi kata, ma'ana biqari, saya tidak tahu membaca. Dipeluknya Nabi sampai Nabi tak boleh menapah. Disuruh lagi baca. Nabi kata tak boleh baca, dipeluk lagi sampai 3 kali. Diajar kepada Nabi beberapa ayat daripada surah yang pertama. Turun di Gua Hira. Lalu Nabi pun bila malaikat menghilangkan diri, Nabi balik. Nabi lari balik rumah. Tuan-tuan boleh bayang tak keadaan Nabi pada masa itu? Nabi balik, Nabi suruh isteri Nabi menyelimuti Nabi. Kerana Nabi panik ni. Tetapi Khadijah ini adalah wanita yang bijak, yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada Khadijah ini kebijaksanaan. Lalu dia berjaya memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi tenang. Lalu Nabi menceritakan apa yang berlaku di Gua Hira. Dan Allah memberi kecerdikan lagi kepada Khadijah ini untuk Khadijah membawa Nabi bertemu dengan sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Siapakah Waraqah bin Naufal? Wa kana rajulun qal akma, seorang lelaki yang matanya buta. Waraqah ini seorang pendeta, seorang penganut Nasrani yang tahu perjanjian lama dan tahu perjanjian baru. Lalu Khadijah pun kata kepada sepupu dia, ya na'am, wahai sepupu aku, cuba kamu dengar apa cerita Muhammad ini. Dia kata dia bertemu makhluk, jumpa dia, peluk dia dan berkata, Iqra', Iqra', bacalah. Lalu Nabi pun cerita kepada Waraqah. Bila Waraqah dengar cerita Nabi, gembira Waraqah. Dia kata pada Nabi, wahai Muhammad, wahai Muhammad, makhluk yang datang kepada kamu itu namanya An-Namusul Akbar, ketua segala kepala malaikat yang pernah datang bertemu Nabi Musa alaihi salam. An-Namusul Akbar allazi ja'a bila Musa bi Imran. Lalu Nabi pun terkejut. Nabi tak sangka bahawa Nabi sudah diangkat menjadi rasul. Bagaimana Waraqah tahu ini Nabi? Kerana sudah tercatat di dalam kitab-kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru tentang Nabi ni yang bernama Ahmad ini. Malah Nabi ini dia akan mendapat wahyu digambarkan dalam kitab-kitab perjanjian lama
Nabi ni dia tak tahu baca, kalau disuruh baca dia akan kata dia tidak tahu membaca. Tuan-tuan buka kitab Perjanjian Lama, ada dalam kitab Isaiah. Nama kitab tu The Book of Isaiah. Chapter 29 ayat yang ke-12. Straightforward. Straightforward tuan-tuan, ayat dia. Tidak putar-putar ayat dia. If you give a scroll to someone who cannot read, jika kamu berikan lembaran ini kepada seseorang yang tidak tahu membaca, and you say, kamu katakan kepadanya, read this please, bacalah, Iqra, and he will answer, I don't know how to read. Dia akan mengatakan, ma ana biqari, saya tidak tahu membaca. Sebab tu Warakah dia boleh kesal. On the spot dia boleh kesal. Dan sesudah wafatnya Khadijah ini, Nabi seolah-olah kehilangan tempat orang yang sentiasa support perjuangan Nabi SAW. Tak lama selepas tu wafat pula bapa saudaranya Abu Talib. Siapakah Abu Talib? Bapa saudara Nabi yang paling tua. Anak pertama Abdul Muttalib, pemimpin Quraisy yang paling dihormati di Mekah masa itu. Abu Talib ni tuan-tuan, sewaktu ayahanda dia hendak memberikan hak mengasuh kepada Abu Talib, dia ditentang oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Adik dia, Abu Lahab tu adik Abu Talib. Bila ayah dia kata, aku berharap seorang di antara kalian akan mengasuh Muhammad setelah aku meninggal dunia. Dan hak itu diberi kepada Abu Talib. Abu Talib kata apa? Dia kata, aku akan mengasuh, mendidik dan menjaganya seperti anakku yang paling berharga. Aku akan selalu melindunginya. Tidak ada siapa yang boleh menyakitinya. Selama aku masih hidup, maka tenanglah wahai ayah. Dan Abu Talib ni tuan-tuan disaingi oleh adik dia Abu Lahab. Abu Lahab kata apa? Tetapi ayah Abu Talib itu hidupnya paling susah, paling sedikit hartanya dan paling sedikit anak dibanding dengan kami. Sedangkan engkau tahu wahai ayah, sesungguhnya aku sangat mencintai Muhammad. Tapi dapat ke Abu Talib juga Nabi ni? Tetapi tuan-tuan, Abu Talib yang dipilih oleh Allah untuk membesar, mendidik Nabi. Dialah yang mandikan Nabi, suap, makan Nabi, gosok kepala Nabi, pakai baju Nabi, peluk Nabi, cium Nabi. Dia tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya hidayah ni bukan hak kita, ini hak Allah. Sedangkan Nabi pun tak boleh membawa ayah saudara dia yang dicintainya mendapat hidayah daripada Allah. Maka tuan-tuan, dalam pekerjaan kita tak payah kita susah hati. Tugas kita buat, kita didik, kita bagi pendidikan, kita bagi nasihat, kita bagi asuhan. Segalanya terpulang kepada Allah, kita mohon kepada Allah. Jadi tuan-tuan, sebenarnya kalaulah kita nak kupas Isra' dan Mi'raj ini, banyaklah. Banyak angle lah boleh. Tak cukup masa, 3 jam tak habis, 4 jam tak habis. Saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ni. Ya, segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga menjadi ibrah kepada kita di atas peristiwa penting yang terjadi di dalam hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekadar tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.